أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan telah berkata oleh orang-orang Yahudi, bukanlah orang-orang Nasrani atas sesuatu. Dan telah berkata oleh orang-orang Nasrani, bukanlah orang-orang Yahudi atas sesuatu. Walhal mereka membaca akan kitab. Seperti itu telah berkata oleh orang-orang yang tidak mereka mengetahui seumpama ucapan mereka. Maka Allah ia menghukum di antara mereka pada hari kiamat, pada apa yang telah Allah mereka di dalamnya mereka berselisih. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Dan tiada siapa yang lebih aniaya daripada orang yang telah menghalang oleh ia akan masjid-masjid Allah, bahawa ia disebut di dalamnya akan nama-nama dan telah berusaha oleh ia pada bahawa disebut dalamnya ismuhu akan nama dia, akan namanya. Jangan nama-nama, kalau nama-nama jadi jamak dia. Akan namanya dan telah berusaha oleh ia pada merobohkannya. Orang-orang itu telah adalah ia bagi mereka bahawa mereka masuk akan dia melainkan berkeadaan orang-orang yang takut. Bagi mereka dalam dunia ada kehinaan dan bagi mereka pada akhirat ada siksa yang besar. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan bagi Allah ada timur dan barat. Maka di mana jua kamu menghadap, maka di situ adalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah yang amat luas, yang amat mengetahui. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Dan telah berkata oleh mereka telah mengambil oleh Allah akan anak, maha suci dia. Bahkan baginya akan apa yang Bahkan baginya ada apa yang pada beberapa langit dan bumi. Masing-masing baginya adalah orang-orang yang taat. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang mencipta akan beberapa langit dan bumi. Dan apabila telah wa'autakina ayah كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Dan telah berkata oleh orang-orang yang tidak mereka mengetahui Laula maknanya asalnya kalau tidak. Kalau bertemu isim, kalau bertemu fi'il dia berubah makna jadi mengapa tidak. Laula asalnya lau, jikalau la tidak. Kalau bertemu isim memang makna dia begitu. Tetapi kalau bertemu dengan fi'il dia akan berubah makna jadi mengapa tidak. Kalau yukallimu tu fi'il bukan? Dia berubah makna jadi mengapa tidak ia berkata-kata akan kami. Teruskan. Mengapa tidak ia berkata-kata akan kami oleh Allah atau ia datang akan kami oleh satu ayat. Seperti itu telah berkata oleh orang-orang yang sebelum mereka seumpama perkataan mereka telah bersamaan oleh hati-hati mereka. Sesungguhnya telah menerangkan oleh kami akan beberapa ayat bagi kaum yang mereka yakin. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan oleh kami akan engkau dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita ancaman.
dan tidak kamu ditanya dari penghuni-penghuni neraka jahim. Okay, Ustaz terpaksa berhenti sekejap kerana Ustaz sambung semula pada pendengar kat luar sebab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesempatan untuk kita bersama lagi pada pagi ini. 14 Zulkaidah 13 atau 14, tapi saya perkiraan saya 14 Zulkaidah. Baik, Alhamdulillah, akhirnya kita dapat juga sempurnakan, dapat juga kita laksanakan kelas hari ini. Pada asalnya saya menjangka saya akan buat live daripada Bentong, tapi saat-saat akhir berubah. Saya pulang ke Kuantan pada petang semalam. So saya balik Kuantan sekarang, saya buat dia terus langsung daripada rumah. Alhamdulillah, yang penting kelas di mana juga saya berada, insya-Allah sekiranya signal okey, coverage cukup, data cukup semua, insya-Allah saya akan buat live. Apa juga kita akan kongsikan supaya perjalanan kelas kita ada kesinambungannya. Dia tidak mahu ada terputus dan pelajaran yang kita pelajari itu terus bersambung dan dia terus segar dan terus masuk dalam ingatan anda dan mudah untuk saya sampaikan kepada topik-topik yang berikutnya. Jadi insyaAllah lebih-lebih bila dah ada, saya rasa memang sangat berlainan, berbeza sekarang ni. Kalau dulu saya balik kampung, saya ada urusan di luar, nescaya kelas semua akan diberhentikan, semua akan dicutikan. Tapi berbeza sekarang, walau juga ke mana saya berada, insyaAllah saya akan cuba sempurnakan hanya sekitar 1 jam setengah. Bukan lama pun, tak akan mengganggu kepada urusan-urusan lain. Lebih-lebih lagi, program yang kita lakukan awal pagi. Bukanlah waktu puncak, prime time ke. Tak, kita waktu pagi memang aktiviti yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita sekitar dalam jam 9 baru mulakan. Jadi okeylah saya kata. Tak lebih-lebih lagi hari Minggu. Hari Minggu ni memang banyak orang yang berehat di rumah, tak bekerja, hari cuti. Cuma mungkin ada yang lambat sikit nak ni. Tapi insya-Allah bagi kaum muslimin, bagi saya bukan satu keberatan. Selepas subuh fokus sikit perhatian kita. Sengaja saya pilih waktu pagi supaya kita tak cari nanti lepas subuh nak tidur lagi semula nanti.
Alhamdulillah. Baik, macam mana? Suara saya clear? Jelas? Saya perlahankan. Suara jelas? Okey. Gambar okey jelas? Harap mohon komen. Dalam masa yang sama, saya menjawab salam kepada semua yang memberi salam kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua orang yang ada di Sabah, Sarawak, Lahad Datu, di Kota Kinabalu, Brunei, Labuan. Apa khabar kawan-kawan yang ada di Sarawak? Apa khabar kawan-kawan yang ada di Batam, Singapura? Apa khabar yang ada di Johor Bahru, Batu Pahat, Muar, Melaka, Kuala Pilah, Seremban, Tampin, di Selangor, di Putrajaya, ya Seremban. Oh, Masya Allah, Kak Tun, Seremban clear. Alhamdulillah. Apa khabar kawan-kawan, teman-teman sepengajian yang ada di Perak, ada di, apa khabar semua kawan-kawan yang ada di Penang, Kedah, Perlis, dan yang ada di Sempadan, seberang Thailand, seberang Kelantan. Ni dia ada yang ada di Narathiwat, ada di Patani, yang ada di Kemboja. Juga tak lupa juga teman-teman yang ada di sekitar Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Cendereng, di Kemaman, Dungun, juga di Kuantan. Semoga anda sihat, semoga anda bersemangat, semoga anda bersedia dengan pelajaran hari ini. Okey, Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kemudahan untuk kita memahami pelajaran hari ini yang hendak saya kongsikan bersama, berhubung dengan 3 jenis isim lagi. 3 jenis isim ni, yang isim ni terbina, dia terbentuk hasil daripada wazan fa, fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Dan terbentuknya isim yang hendak kita bincangkan pagi ini, iaitu isim zaman, isim makan dan isim alat, hasil daripada kita kenal wazan 3 huruf. Yang saya nak fokuskan fi'il 3 huruf, dan kalau ada kesempatan fi'il 4 huruf. Mudah sangat. Pelajaran ini tak panjang. Kalau anda dah faham konsep dia, lebih mudah lagi. Jadi, berdasarkan wazan fa, ain, lam, wazan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, dan kita dapat menukarkan tasrif fi'il madhi kepada fi'il mudhari', wazan pertama, fa'ala yaf'alu, dan kita dapat menukarkan wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu, dan kita dapat tukarkan wazan yang ketiga, fa'ala yaf'ulu, juga wazan yang keempat, fa'ala yaf'alu, dan wazan yang kelima, fa'ala yaf'ilu, dan akhir sekali wazan yang keenam, fa'ula yaf'ulu. Anda kenal fi'il mudhari' dia, InsyaAllah selesai masalah untuk membina isim fa'il dan isim maf'ul. Juga isim isim fa'il dan isim maf'ul, ya, kita dah selesai. Isim zaman, isim makan dan isim alat, dengan berpandukan kepada fi'il mudhari'. Dengan berpandukan kepada fi'il mudhari'. Baik. Cikgu Ruza dah masuk dah? Masya Allah. Ustazah Ruza. Okey, selamat datang. Baik. Seterusnya, kita masuk kepada pelajarannya. Okey, saya sambung. Baik. Isim zaman. Apa itu isim zaman? Kata nama yang menunjukkan masa.
Isim makan kata nama yang menunjukkan tempat. Isim zaman, isim makan bukan zaraf zaman, zaraf makan. Beza. Zaraf zaman dan zaraf makan dia adalah kata nama yang tidak mengikut wazan. Dia tidak ada wazan. Macam inda di sisi, ba'da sesudah, qabli sebelum, ladun di sisi, ma'a bersama. Itu menunjukkan tempat. Dia tak ada wazan. Wazan fa'al dia, ain fa'al tak ada. Dan dia tergolong dalam kumpulan isim jamid. Berbeza dengan isim zaman, isim makan dan isim alat. Isim zaman, isim makan dan isim alat adalah isim yang dibina berdasarkan pada wazan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Berdasarkan sumber kata kerja fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dia bersumberkan dari fi'il mudhari' ini dapat kita bina isim zaman dan isim makan. Dan kumpulan isim zaman, isim makan, isim alat, termasuk juga isim fa'il, isim maf'ul yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Semua itu dalam kumpulan isim mushtaq. Isim secara makro, secara keseluruhan kita dapat lihat, kita boleh bahagikan kepada dua. Dari sisi keseluruhan isim kita boleh pecahkan kepada dua bentuk. Satu bentuk jamid, satu lagi bentuk mushtaq. Apa itu jamid? Jamid daripada kalimat jumud, bentuk statik, bentuk yang tak boleh nak dipindah daripada fi'il. Dia tak ada, bukan daripada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Dia memang dah asli dia begitu. Inda di sisi, bukan diambil daripada fi'il madhi, bukan diambil daripada fi'il mudhari', bukan daripada sumber-sumber yang lain. Memang itu, memang kita kena hafal, tak ada kalimah lain. Inda di sisi, apa kalimat haula sekeliling, itu zaraf. Contohnya as-sama, langit. Memang bukan fi'il madhi tadi, telah langit oleh ia langit, tak ada. Itu isim jamid, itu secara umum. Secara global kita nampak isim memang bahagi pada dua. Isim jamid. Isim jamid ni memang kita kena hafal. Tak ada cara lain kecuali kita hafal saja. Berbeza ada satu lagi jenis isim yang kita belajar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim tafdil. Isim-isim ini terbentuk berdasarkan wazan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Dan isim ini kita boleh bina sendiri. Kita boleh bentuk sendiri dengan berpandukan wazan. Dan erti dia pun boleh kita pindahkan kepada bahasa Melayu. Macam ni, kita terjemahkan. Isim fa'il, tambah yang saja. Isim maf'ul, yang di. Baru ni, sekarang ni bagi grup, bagi bukan kumpulan live ni. Ni secara kelas umum. Kelas yang saya bina melalui grup WhatsApp yang telah pun berjalan hampir 2 minggu. Minggu ini ada minggu yang kedua. Masya Allah. Masing-masing dah berusaha menterjemah. Tapi mereka belum tahu bahawa itu isim fa'il ke isim maf'ul. Cuma mereka cuba biasakan, lazimkan diri. Yang di. Itu semua adalah isim-isim yang terbina daripada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Daripada wazan. Dan kita boleh bina sendiri. Dan kita boleh bentuk sendiri. Dan kita boleh bunyikan dia sendiri. Dan boleh ertikan dia. Dengan mengikut sistem kita. Begitu. Ini kumpulan isim-isim mushtaq nama dia. Kumpulan isim mushtaq. Apa makna mushtaq? Mushtaq artinya yang dicabut, yang di ishtaqqa yashtaq, yang dicabut kata dasarnya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Macam isim fa'il, fa'ilun, tambahkan huruf alif selepas fa fi'il dan kasrahkan ain fi'il dia dan tanwinkan lam fi'il dia. Kita dah formulakan begitu. Isim fa'il, isim maf'ul. Begitu juga. Bunyi dia macam mana? Tambahkan mim baris fathah dan tambahkan waw selepas ain fi'il dan ain fi'il baris dhammah, lam fi'il tanwinkan. Isim maf'ul. Macam mana cara terjemahnya? Yang di isim maf'ul. Itu bagi 3 huruf. Bagi yang 4 huruf dan 5 huruf kita pandukan pada fi'il mudhari'. Dengan buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah dan tanwinkan di hujung. Pastikan ain fi'il baris kasrah. Okay? Semua ain fi'il baris kasrah bagi isim fa'il yang wazan 4 huruf ke atas. Okay? Cara terjemah tetap sama. Tambah yang saja. Dan copy paste erti yang asli dia. Tanpa ada penambahan ter ke, tanpa ada penambahan yang di ke, tak ada. Seasli yang mungkin. Sebagaimana asal. Begitu juga isim maf'ul bagi 4 huruf. Cuma ain fi'il kita fathahkan. Kita bina isim fa'il, isim maf'ul berdasarkan pada fi'il mudhari'. Berdasarkan panduan fi'il mudhari'.
Dan begitu juga yang nak kita bincangkan hari ini. Isim zaman, isim makan dan isim alat. Kita pandukan kepada fi'il mudhari' juga. Bersedia? Okey? Bersedia? Mohon komen. Siap? Kalau siap saya nak kongsikan. Kalau belum sedia nanti saya cakap seorang-seorang, saya tak seronok pula. Okey. Kalau bersedia saya nak tukar kamera. Baik. Sekarang tukar kamera. Alhamdulillah, sedia semua. Alhamdulillah. Perhatikan, ini urutan susunan yang biasa kami belajar. Inilah yang kami susunkan. Mula-mula kita buat fi'il madhi. Fi'il madhi, perbuatan yang sudah lepas. Kemudian cara menterjemah fi'il madhi pun kita dah belajar. Bagi pelajar-pelajar yang dalam program grup WhatsApp, masya-Allah, menterjemah fi'il madhi dah lazim dah. Telah mesti sebut dulu. Oleh jangan lupa. Telah dan oleh tu makna yang dah sedia ada. Cuma copy paste fi'il dia saja. Tanpa ada tambah ter ke, me ke, sebagaimana yang asli, itu je. Masukkan, copy paste. Okey, ni muka surat berapa ni? Siapa tanya muka surat berapa? Lamanya. Muka surat 56. Muka surat 56. Okey. Muka surat 56. Baik, seterusnya. Fi'il madhi. Kemudian diikuti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kita kenal. Fi'il mudhari' ada 4 tanda mudhari' di pangkalnya. Ada 4 tanda mudhari' di pangkalnya. Muka surat berapa? Allahu Akbar. Fi'il madhi, fi'il mudhari' ada tanda mudhari' di awalnya. Fi'il mudhari' ada tanda mudhari' di awal dia. Macam mana tanda dia? Alif, atas dia ada hamzah. Cara terjemah macam mana? Sebut aku dulu. Bukan alif tu maknanya aku, bukan. Itu tanda mudhari' saja. Dan kaedah menterjemah je. Kita sebut aku dulu. Atau kami. Untuk fi'il mudhari'. Kalau nun di pangkal, nun tu bukan ganti nama kami. Nun tu adalah tanda mudhari'. Dhamir kami ada tersembunyi. Yang kita namakan mustatir. Kemudian ta untuk ganti nama engkau. Ta itu bukan dhamir. Bukan ganti nama. Ta itu adalah tanda mudhari'. Kalau ta engkau ada dia pun ta juga. Jadi bukan. Ta adalah tanda mudhari'. Dhamir ada tersembunyi. Dan dhamir kan, kalau engkau, dhamir mustatir wujuban. Kalau kami, dhamir mustatir wujuban. Kalau aku, dhamir mustatir wujuban. Dia saja yang dhamir mustatir jawazan. Itu fi'il mudhari'. Cara terjemah dia kita dah selaraskan. Sangat berbeza dengan fi'il madhi. Dah pun kita belajar. Masdar, saya kurang sentuh. Terutama fi'il 3 huruf. Itu kata terbitan. Fi'il 4 huruf dia, saya dah sentuhkan. Dan masing-masing dah berusaha cuba untuk memaham, untuk menghafal. Wazan pertama, 4 huruf. Af'ala yuf'ilu if'alan, itu masdar dia. Wazan kedua, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, masdar dia. Wazan ketiga, fa'ala yufa'ilu fi'alan atau mufa'alatan. Wazan ketiga. Masing-masing ada wazan. Masdar bagi 4 huruf memang kena hafal. 3 huruf dia tak menentu. Dia tergantung kepada kamus. Kita kena rujuk kamus wazan 3 huruf. Itu masdar.
Dan isim fa'il juga kita dah belajar. 3 huruf macam mana bentuk isim fa'il. Kita boleh bina sendiri dan boleh terjemahkan sendiri berdasarkan makna asal yang kita terjemah pada fi'il madhi atau fi'il mudhari', ya. Isim fa'il bagi 3 huruf, tambahkan huruf alif selepas fa fi'il dan ain fi'il baris kasrah. Tanwinkan baris di hujung kalau tak ada alif lam. Kalau dah ada alif lam tak perlu ditanwinkan sebab membezakan makrifah dengan nakirah. Okey, itu isim fa'il. Cara terjemah isim fa'il sebut yang. Kaedah kita sebut yang. Kalau jamak, orang-orang yang. Itu jamak bagi isim fa'il. Orang-orang yang. Kalau dua yang. Okey, ada muzakkar, ada muannas. Isim fa'il ada 6 semua tasrif dia. Okey. Itu bagi isim fa'il bagi 3 huruf. Bagi 4 huruf, kita pandukan fi'il mudhari' dengan gantikan huruf mudhari' kepada mim baris dhammah. Tanpa ubah apa-apa dan tanwinkan di hujung. Cara terjemah tetap tambah yang saja, sama fi'il madhi, isim fa'il bagi 3 huruf, juga isim fa'il bagi 4 huruf. Isim maf'ul pun begitu juga. Kita boleh bina sendiri dengan tambah huruf mim baris fathah dan fa fa'il sukun. Selepas ain fa'il tambahkan waw dan pastikan ain fa'il baris dhammah, tanwinkan dia maf'ulun atau al-maf'ulu bagi isim maf'ul untuk fi'il 3 huruf. Wazan 3 huruf. Cara terjemah tetap sama. Yang di. Dan dia ada 6. Mufrad, ada musanna jamak bagi muzakkar dan mufrad, musanna jamak bagi muannas. 6 semuanya. Dan telah pun kita pelajari. Fi'il 4 huruf pun begitu juga. Kita pun telah pelajari. Dengan berpadukan pada fi'il mudhari' yang membezakan isim fa'il dengan isim maf'ul hanya ain fi'il. Ain fi'il baris kasrah bagi isim fa'il. Untuk 4 huruf. Dan isim maf'ul ain fi'il baris fathah. Cara terjemah standard. 3 huruf ke 4 huruf tetap terjemah tadi yang di. Ada mufrad, ada musanna dan jamak. Jamak bagi muzakkar namun jamak muzakkar salim. Cara terjemah dia tetap orang-orang yang di. Yang di tu miskin ada. Cuma tambah orang-orang yang untuk lafaz jamak. Muzakkar. Mu'annas beberapa yang di. Jamak mu'annas salim. Dah pun kita pelajari isim maf'ul. Tapi isim zaman, isim makan. Fi'il amar dah belajar, fi'il nahi dah belajar. Ini susunan yang kita namakan tasrif usul. Tasrif usul ataupun tasrif lughawi atau istilah. Saya confuse, saya jarang guna istilah tu. Saya istilahi. Tasrif istilahi. Tasrif usul ataupun tasrif istilahi. Baik, fi'il amar dah belajar, fi'il nahi pun dah belajar. Isim zaman. Isim zaman, kata nama yang menunjukkan masa. Isim makan pun begitu juga. Kata nama yang menunjukkan tempat. Isim zaman dan isim makan adalah kata nama yang sama wazan dia. Kita boleh gabungkan antara isim zaman dan isim makan, sama makna dia. Dia punya lafaz dia sama. Makna yang berbeza. Contoh. Isim zaman dan isim makan. Okey, ta'ama. Telah makan ia. Yat'amu. Ia makan. Okay. Kalau buang huruf mudhari', cara membina isim zaman dan isim makan dengan cara kita pandukan pada fi'il mudhari'. Dengan buangkan huruf mudhari'. Gantikan mim baris fathah. Tulis. Tolong tulis dekat komen supaya ingat. Dengan cara berpandukan pada fi'il mudhari' maklum, fi'il mudhari' maklum, dengan buangkan huruf mudhari', ganti mim baris fathah. Ini khusus bagi fi'il 3 huruf, okay? Kita cerita fi'il 3 huruf dulu. Untuk bina isim zaman dan isim makan, cukup hanya kita pandukan daripada fi'il mudhari' maklum dengan menggunakan langkah pertama. Buang huruf mudhari', gantikan mim baris fathah. Buang huruf mudhari', ganti mim baris fathah. Dan tanwinkan baris akhir. Tanwinkan lam fi'al tu. Contoh tadi, ta'ama yat'amu. Buang huruf mudhari', ganti mim baris fathah. Mat'am. Okey. Tak nampak tak jelas Senang. Saya cakap Ustaz ni.
Ustaz cakap ni tak faham lah Ustaz. Okey, saya tulis. Cik baik. Ada komentator. Alhamdulillah. Okey, kita tulis okey. Ta'ama. Okey. Ma. Fi'il madhi. Mudhari'. Ya. Yat'amu. Yat'amu. Tulisan ni kita tukar font lah. Wazan nombor berapa? Nombor 1, okey? Kita besarkan lagi sikit lagi. Alright. Ta'ama, yat'amu. Wazan nombor 1. Kita copy paste fi'il mudhari'. Kita copy paste fi'il mudhari' dengan cara langkah pertama, buat apa? Berpandukan fi'il mudhari'. Siapa tulis? Hajah Wardah Abdul Halim. Buangkan huruf mudhari', ganti dengan mim berbaris fathah. Betul. Saya buangkan. Saya ikut arahan Hajah Wardah. Mim baris fathah. Langkah berikutnya. Oleh kerana isim tak ada alif lam, kena tanwin. Mat'amun. Buang huruf mudhari', hajah majmin, tambah mim baris fathah. Betul. Dan ain fi'il. Ain fi'il jangan ubah. Ain fi'il jangan ubah. Kekalkan. Sebagaimana fi'il mudhari' dah baris fathah, kekalkan baris fathah. Macam mana wazan dia? Fa'ala yaf'alu, maf'alun. Buang huruf mudhari', ganti mim baris fathah. Itulah isim. Cara terjemah. Kalau isim zaman, masa makan. Kalau isim makan, kata nama tempat makan. Biasa kita terjemah restoran, bukan? Mat'am, restoran. Asal, kalau terjemah harfiah, tempat makan. Kita ambil contoh yang lain daripada wazan yang kita belajar. Saya undur ke bawah sikit. Kita ambil wazan pertama. Fa'ala, ini wazan keempat. Wazan kedua. Muka surat berapa ni? 53. Sila buka muka surat 53. Kita tengok wazan pertama. Mana'a telah menghalang oleh ia. Fi'il mudhari' dia yamna'u. Mana'a telah menghalang oleh ia. Yamna'u, ia menghalang. Wazan nombor 2, okey? Bina isim zaman dan isim makan. Macam mana nak buat? Cuba buat tempat menghalang dan masa menghalang sama. Tolong buat. Mohon komen. Fi'il kekal. Fathah. Ain fi'il. Kalau ain fi'il baris fathah, kekalkan fathah. Kalau ain fi'il mudhari' dia baris kasrah, kekalkan. Jangan diubah apa-apa. Kecuali ada beberapa hal. Itu insyaAllah saya akan terang sebentar lagi. Okey. Tolong tulis. Kalau mana'a yamna'u, jadi yam jadi ya buang, ganti mim baris fathah. Mamna'un. Masa menghalang, tempat menghalang. Jama'a yajma'u, majma'.
Masa berkumpul, tempat berkumpul. Qata'a yaqta'u. Maqta' tempat memutuskan atau tempat memotong, masa memotong. Taba'a yatba'u. Chop. Taba'a telah mengecop oleh ia. Telah menutup meligat. Hajarin meminta taqta. Mat'am ta'ain mim. Taqta. Kalau to mat'am to. Kalau mat'am terbunyi Melayu sikit. Mamna'u. Ya, betul Kak Sofia. Mamna'u. Ya. Simple, senang saya kira. Saya kira tak terlalu sulit. Okay? Ini kalau wazan yang pertama. Wazan kedua. Fa'ala yaf'ilu. Kasara. Kasara. Telah pecah. Pecah oleh ia. Yaksiru, ia pecah. Maksirun atau maksirun, tempat pecah. Masa pecah. Ghasala, basuh. Telah basuh oleh, telah cuci oleh ia. Yaghsilu, ia basuh. Tempat basuh. Maghsilun. 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 Ia tempat basuh atau masa membasuh. Jalasa, telah duduk ia oleh ia. Yajlisu, ia duduk. Masa duduk atau tempat duduk. Majlisun. Majlis. Majlisun. Masa duduk, tempat duduk. Ghafara, telah ampunkan oleh ia. Yaghfiru, ia ampun. Maghfir, masa mengampunkan, tempat mengampunkan. Jelas? Jelas? Harap jelas. Darasa, telah belajar oleh ia. Yadrusu, ia belajar. Kalau madrasah, tempat belajar. Masa belajar. Kataba, telah menulis oleh ia. Yaktubu, ia tulis. Yaktubu. Maktabun, nak beritahu. Yang ain fi'il baris dhammah. Kalau ain wazan yang ketiga atau wazan yang keenam, ain fi'il baris dhammah. Macam mana nak tukar isim zaman nak isim makan? Kalau ain fi'il baris dhammah, maka cukup kita tukarkan. Buang huruf mudhari', gantikan mim baris fathah. Dan ain fi'il boleh tukar baris fathah. Cuma kadang-kadang dia ada lain sikit bahasa Arab ni. Kadang ada tukar baris bawah. Tapi yang terjelas, mim fi'il, huruf mim tambahan tu mesti baris fathah. Wazan yang ketiga ni ada masalah sikit. Kadang dia tak ikut ain fi'il dia. Tapi secara umum, kalau dalam kitab-kitab saraf, dia akan beritahu. Kalau ain fi'il baris dhammah, tukarkan dhammah kepada baris fathah saja. Kedudukan harakat tu atas ain, letakkan baris fathah. Tapi ada kadang-kadang ada sesetengah kalimat. Ada sesetengah kalimat, ain fi'il baris dhammah. Tapi bila jadi isim zaman nak isim makan, ain fi'il baris kasrah. Contohnya sajadah, telah sujud oleh ia. Sajadah mana apa? Telah sujud oleh ia. Fi'il mudhari' ni yasjudu. Yasjudu, ia sujud. Patutnya kalau ikut formula, oleh kerana ain fi'il baris dhammah, maka kita tukar baris fathah. Jangan turunkan, kekalkan atas ain fi'il. Masjadun sepatutnya, tapi hakikat dia bukan masjid. Masjidun. Apa makna masjidun? Tempat sujud ataupun masa sujud. Okey. Kataba, telah menulis oleh ia. Yaktubu, ia tulis.
Tempat tulis, masa tulis. Kataba telah tulis oleh ia. Yaktubu ia tulis. Mohon tolong beritahu saya. Share sikit. Komen. Kataba telah tulis oleh ia. Kataba telah tulis oleh ia. Untuk wazan yang ketiga ni, dia tak menentu ain fa'il dia. Kadang ada baris fathah, kadang baris kasrah. Tapi tak ada yang baris dhammah. Isim zaman, isim makan tidak ada baris dhammah pada ain fa'il dia. Yang ada hanya baris fathah dengan baris kasrah sahaja. Secara mudah kita pandukan pada fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ain fa'il baris fathah, kita kekalkan baris fathah. Kalau ain fa'il baris dhammah, kekalkan baris fathah saja sebab dia tak ada baris dhammah. Kalau fi'il mudhari' ain fa'il baris kasrah, kita kekalkan ain fa'il baris kasrah pada isim zaman dan isim makan. Tak perlu diubah-ubah. Kecuali dalam kamus memang ada berbeza sikit macam sajadah yasjudu tadi. Jadi masjidun tu baris kasrah tu. Kita ikut. Ada beberapa kalimat yang keluar daripada sistem. Ini bahasa apa? Ustazah Esa Muda. Maktabun, ya, maktabun. Kataba yaktubu. Maktabun. Zawiyah Muhammad. Masya Allah. Apa makna maktabun? Bagi makna dulu. Maktabun. Rohana ana. Betul. Maktabun. Ain fa'il baris dhammah tidak ada Hazrin semua. Jika ain fa'il baris dhammah, tukarkan kepada baris kasrah ataupun fathah, ya. Tapi biasanya kita kalau dhammah kita tukar baris fathah. Kadang-kadang yang baris kasrah. Kadang-kadang baris kasrah. Antaranya sajadah yasjudu. Maktabun, betul semua. Masya-Allah, meja. Ini bahasa meja. Meja bahasa moden. Bahasa asal harfiah, tempat tulis. Wah, Allah Azrin, lajunya tulis. Hebat. Tempat, masa tulis. Masya Allah. Maktabun. Bagus. Nurizan Aziz is watching. Masya Allah. Tempat tulis atau masa tulis. Alhamdulillah. Tahniah kepada yang memberi jawapan yang baik, betul. Yang salah rasa tak ada. Semuanya mudah, okey? Saya kira semuanya yang saya berikan simple. Isim zaman, isim makan. Isim zaman dan isim makan berpandukan kepada fi'il mudhari'. Dan isim zaman, isim makan dia ada 3 saja. 3 saja tasrif dia. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad contohnya maktabun, 1 meja. 2 meja, maktabani atau maktabaini, 2. Dan kata jamak dia jamak taksir. Makatibu. Makatibu. Mufrad, maktabun, musanna, maktabani atau maktabaini. Jamak dia makatibu. Jangan tanwin isim ni tak boleh tanwin. Makatibu. Contoh, masjidun, sebuah masjid atau tempat sujud. 2 buah masjid. Masjidani atau masjidaini. Tolong komen buat jamak. Saya nak tengok siapa yang benar lagi betul membina jamak bagi isim zaman dan isim makan. Isim zaman, isim makan, isim alat, ketiga-tiga isim ni jamak dia sama. Tak ubah. Serupa, boleh tiru je. Masjidun mufrad, masjidani, masajidu. Jangan tanwin. Untuk jamak ini jangan ditanwin. Walaupun tak ada alif lam. Dia isim nakirah tapi tak boleh ditanwin. Ini yang kita namakan ghairu munsharif. InsyaAllah. Isim ghairu munsharif ni isim yang tak boleh ditanwinkan. Ada 3 jenis isim. Saya kata yang boleh tanwin kan. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Untuk isim ghairu munsharif ni tolak jamak muannas salim. Dia lebih fokus pada isim mufrad dan jamak taksir. Sebahagian daripada isim mufrad dan jamak taksir, ada sebahagiannya boleh ditanwin kalau buang alif lam, tapi ada sebahagiannya tak boleh ditanwin. Dia khusus pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Khusus pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Bila buang alif lam, dia tak boleh tanwin. Isim yang kita namakan ghairu munsharif atau mamnu' minas saraf.
ataupun ismul ladzi la yansarif. Atau juga ada nama lain, ghairu munawwan. Tapi yang saya suka gunakan satu, ghairu munsarif. Saya gunakan biasakan satu jenis, satu nama cukuplah. Masajidu, jangan masajidun, salah. Kalau sebut masajidun berarti anda belum menguasai ilmu tata bahasa. Ilmu nahu belum clear lagi. Perlu diperbaiki. Kadang-kadang saya pun terlajak juga. Okay. Hanya sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja. Bila sebut isim ghairu munsarif, dapat 3 isim yang boleh bertanwin ni. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi sebahagian daripada isim mufrad dan jamak taksir, 2 jenis isim ni, ada sebahagiannya tak boleh bertanwin. Antaranya, semua jamak taksir yang ada huruf alif pada huruf ketiga. Masajidu. Semua jamak taksir yang ada huruf alif pada huruf ketiga. Masajidu, syawari'u, qabailu. Jamak taksir yang ada huruf alif pada huruf ketiga. Semua. Zumala'i. Dan insyaAllah kita akan belajar ghairu munsarif. Antaranya, pedoman secara umum, ghairu munsarif ni adalah sebahagian isim mufrad dan jamak taksir yang bila buang alif lam sepatutnya kena tanwin. Sebahagiannya boleh tanwin, tapi sebahagian tak boleh ditanwin. Itu namanya ghairu munsarif. Perlu apa Ustaz kita nak belajar ni ghairu munsarif ni Ustaz? Kita nak belajar isim zaman isim makan lah Ustaz. Wah, Ustaz ni pening lah. Tak. Kita nak belajar. Saya tak usah ni, saya celah-celah sikit je. Ghairu munsarif ni kalau kita nak tahu, istimewa dia, kalau biasa isim lain, bila menima huruf jar atau dia jadi mudhaf ilaih, boleh baris kasrah. Tapi tidak. Ghairu munsarif ni tanda jar di baris atas. Cara tak langsung saya cerita. Kemarin Ustaz Yahya ada sebut. Kawan saya ada komen tentang ghairu munsarif. Ghairu munsarif, dia isim mufrad jamak taksir saja. Dua isim. Tak keluar daripada tu. Isim yang boleh mu'rab dengan harakat ni. Ada 3 isim saja yang boleh berubah dengan harakat. Secara umumnya isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi itu boleh tanwin. Tapi sebahagian yang tak boleh tanwin ni sebahagian daripada mufrad dan jamak taksir saja. Kita namakan isim ini ghairu munsarif. Kelakar Ustaz ni. Hihi. Ajam Majmin. Saya dah lama ni boleh kena berkelakar sikit. Tapi saya rasa saya bukan pelakar. Okay? Share dulu Ustaz. Tak apa. Okey. Baik. Terima kasih. Saya kadang-kadang saya ada bila melintas je, saya nak cerita, terpaksa cerita. Cuma saya cerita tu taklah terlalu kompleks sangat. Saya terpaksa pasangkan tekak. Hajah Majmin kata saya kelakar. Sebab saya orang kata saya kelakar. Dulu orang kata saya garang. Nampak bengis. Nampak cengih. Ini pula kelakar pula. Aduh. Macam-macam penilaian manusia. Macam domir. Domairu. Domair. Jamak taksir boleh domir. Mufrad. Domirun boleh tanwin. Mufrad. Musanna dia. Isim musanna memang berubah mu'rab dengan huruf. Domirani atau domiraini. Jamak dia. Domairu. Jangan domairun. Jangan tanwin. Isim jamak taksir yang ada huruf alif pada huruf ketiga. Bila tak ada alif lam, jangan sekali-kali ditanwinkan. Kenapa Ustaz tak boleh tanwin? Isim ni kita nama isim ghairu munsarif. Apa tu isim ghairu munsarif Ustaz? Isim ghairu munsarif ni isim yang tak boleh menerima tanwin. Penting apalah kita nak belajar banyak munsarif lah, tak sarif lah ni. Sebab bila kita kenal isim ghairu munsarif, bila masuk huruf jar, jangan sekali-kali bariskan bawah. Kalau baris bawah, tak jelas anda punya ilmu nahwu anda. Tanda jari beri apa Ustaz? Baris atas. Letak baris atas. Contoh. Ila masajidah. Jangan masajidi. Salah. Ila kepada. Atau min daripada. Min masajidah. Ingat. Bila tak ada alif lam. Kalau ada alif lam dia boleh baris bawah. Minal masajidi. Kalau ada alif lam makrifah. Dia boleh baris bawah. Yang saya maksudkan isim nakirah. Dia tak ada alif lam. Sepatut isim tak ada alif lam kena tanwin. Tapi isim ni tak boleh tanwin. Hei, macam mana ni Ustaz ni? Kata nak belajar isim ghairu munsarif, isim zaman isim makan.
Masuk ghairu munsharif pula. Ada 3 topik ni tambahan ni. Celah-celah sikit. Mencelah sikit. Dah pukul apa ni Ustaz? Lepas suku lah. Macam mana ni? Belum terjemah lagi. Kita habiskan. Okey, baik. Baik, ini 3 isim. Yang fi'il mudhari', ain fi'il baris fathah, ain fi'il baris kasrah atau ain fi'il baris dhammah. Mabni ke Ustaz? Isim ghairu munsharif mu'rab. Dia bukan mabni, dia mu'rab. Dia boleh baris dhammah, boleh baris kasrah, boleh baris fathah. Tapi tidak boleh baris kasrah. Maksud mu'rab tu baris akhir atau huruf akhir berubah. Baris akhir atau huruf akhir berubah kerana sebab-sebab tertentu. Mabni baris akhir dan huruf akhir tak berubah. Ghairu munsharif adalah isim yang mu'rab, bukan mabni. Hajar, Zarina, Hamzah, ia mu'rab, bukan mabni. Isim ghairu munsharif adalah isim yang mu'rab. Isim munsharif pun mu'rab juga. Munsharif dan ghairu munsharif mu'rab. Apa makna munsharif? Yang boleh menerima tanwin, boleh bertanwin. Kalau tak ada alif lam sepatutnya kena tanwin. Itu munsharif. Dia terkhusus pada 3 jenis isim saja. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi ada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir. Sekali lagi saya ulang. Ulang lagi sekali. Sebahagian isim mufrad dan jamak taksir. Sebahagian daripada isim mufrad dan jamak taksir ada yang tak boleh tanwin. Bila dia keadaan nakirah. Bila keadaan tak ada alif lam, sepatut kena tanwin. Kalau munsharif, ghairu munsharif tak boleh tanwin. Perlu apa kita belajar ni? Sebab kita nak tahu bila dia menerima huruf jar atau dia menjadi mudhaf ilaih ke, tanda jar dia bukan baris kasrah tapi baris fathah. Sebelum ni kita dah jumpa saja, saya tak sentuh. Bila tak sentuh, jadi tak perasan kan? Banyak dah. InsyaAllah nanti kita jumpa, kita beritahu. Baik. Tinggalkan tentang munsharif dan ghairu munsharif. Kita masuk pada isim zaman, isim makan. Jadi kesimpulan, isim zaman, isim makan adalah kata nama tempat atau kata nama masa yang boleh kita bina sendiri berpandukan pada fi'il mudhari', sama ada wazan pertama, kedua dan ketiga. Wazan keempat dan kelima sama mudhari' dia. Wazan keempat sama dengan mudhari' wazan pertama. Wazan kelima sama dengan wazan yang kedua. Wazan yang keenam sama dengan wazan ketiga. Lebih kurang. Jadi kita ambil wazan pertama, kedua, ketiga punya mudhari' saja. Buang huruf mudhari', tanwinkan di hujung. Dah. Jadilah isim zaman dan isim makan. Kecuali wazan yang ketiga ni. Wazan ketiga ni kadang-kadang ada ain fa'il baris atas, kadang ada ain fa'il baris kasrah. Okey. Tapi secara umum kita kekalkan. Cuma yang baris dhammah tu kena tukar baris fathah. Contoh syakara yashkuru mashkarun. Syakara yashkuru mashkarun. Tempat bersyukur, masa bersyukur. Talaba yatlubu matlabun. Tempat menuntut. Darasa yadrusu. Madrasah. Tempat belajar. Masa belajar. Hadara yahduru. Mahdarun. Masa hadir. Tempat hadir. Isim zaman, isim makan. Sementara isim alat. Isim alat, dia punya wazan dia senang je. Ustaz ni semua cakap senang lah. Memanglah kalau susah saya tak nak ajar. Saya nak ajar yang senang-senang je. Muka surat berapa? Fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim alat. Okey. Muka surat. Isim zaman, isim makan. Muka surat 61. Isim zaman, isim makan, wazan dia muka surat 61. Maf'alun, maf'alani, maf'alaini, mafa'ilu. Isim zaman, isim makan. Senanglah. Muka surat 61, okey? Sekarang kita pandu. Isim alat pula. Muka surat yang sama, isim alat. Apa itu isim alat? Kata nama yang menunjukkan alat. Contoh, Fataha.
Fi'il madhi, mudhari' yaftahu. Wazan nombor 2. Yaftahu. Kalau maftahun maksudnya tempat buka, masa membuka. Isim zaman, isim makan. Isim alat, tukarkan huruf mim baris fathah ke baris kasrah. Mif. Dan ain fi'il baris fathah. Standard macam ni ya. Miftahun. Mana dia apa? Miftahun. Alat membuka. Muka surat nombor 1, alat membuka. Miftah. Atau kunci. Kita bahasa panggil kunci. Asalnya isi alat. Miftah, kunci. Miftahun, miftahani atau miftahaini, jamak dia mafatihu. Pernah dengar tak saya sebut? As-soal mafatihul ilm. Soalan itu adalah kunci ilmu pengetahuan. Miftah. Miftahun. Mafatih. Mafatihu. Jangan mafatihun. Mafatihu. Okey. Jamak taksir. Untuk jamak, isim zaman, isim makan dan isim alat sama. Miftah. Kunci. Ini untuk fi'il 3 huruf. Semua nak belajar lah Ustaz ke hari ni Ustaz? Ni sekarang dah 8.22 ni Ustaz. Yang 4 huruf pun nak belajar juga. Nantilah dulu Ustaz. Agaknya ada yang bersara begitu ke? Saya cuba menyelami jiwa hati nurani anda. Tapi senang aja 4 huruf. Nak belajar tak? 4 huruf. Kalau tak nak belajar, saya tangguh hari lain. Benda senang je apa nak tangguh-tangguh ni. Yang 4 huruf isim zaman, isim makan. Isim alat 4 huruf tak ada. Isim alat hanya untuk 3 huruf saja. Sulasi mujarad saja. Sulasi mazid tak ada. Isim zaman, isim makan saja. Hajah Majmin nak? Oh, nak. Okey. Hafizah Yahya nak? Baru 2 orang je nak. 2 orang takkan mewakili 71 orang. Rokiah Saidin nak? Mahani Yaakob nak? Nak belajar. Okey. Nak belajar ke? Belajar waktu lain. Teacher Zarina, nak Ustaz? Nak. Kasum Ismail. Noriah Sulung. Cikgu Noriah. Baru masuk cikgu. Nak belajar. Faridah Salim. On. Wish. Lain macam orang Kuantan punya jawapan ni. Nak belajar. Esah muda. Ya. Rin Hasan nak juga. Isim zaman, isim makan untuk 4 huruf. Kita baru belajar. Isim fa'il dengan isim maf'ul. Nak Rozi Ahman. Senang je. Sanang baitu. Baik. Senang je. Ini wazan. Okey, sedia. Ustaz ni tergesa-gesa lah. Nak tanya dulu. Dah sedia belum? Oh, masih baru jawapan nak ni. Dah sedia? Kalau dah sedia nak, okey, saya tunjukkan. Wazan pertama, 4 huruf, kita tahu. Af'ala yuf'ilu. If'alan masdar. Wazan kedua, fa'ala yuf'ilu. Taf'ilan. Wazan ketiga, fa'ala yufa'ilu fi'alan. Ataupun mufa'alatan. Okay. Ini 3 wazan. Kita dah belajar buat isim fa'il untuk wazan 4 huruf. Cara dia dengan berpandukan pada fi'il mudhari'. Buang huruf mudhari', gantikan mim baris dhammah. Betul? Dan tanwinkan dalam fi'il. Kalau af'ala yuf'ilu, yuf'ilu jadi muf'ilun. Kalau fa'ala yufa'ilu, isim fa'il dia mufa'ilun. Fa'ala yufa'ilu, isim fa'il dia mufa'ilun. Dah belajar bukan? Selesai. Tu dah belajar apa tu. Kemudian kita belajar isim maf'ul. Sama juga macam isim fa'il, cuma beza dia ain fa'il baris bawah bagi isim fa'il. Tapi untuk isim maf'ul, ain fa'il baris fathah. Af'ala yuf'ilu
Muf'ilun isim fa'il, muf'alun isim maf'ul. Fa'ala yufa'ilu isim fa'il, mufa'ilun isim maf'ul, mufa'alun. Ain fa'il bil fathah. Wazan ketiga, fa'ala yufa'ilu isim fa'il, mufa'ilun isim maf'ul, ain fa'il bil fathah. Mufa'alun. Dah belajar bukan? Setuju? Masih ingat lagi ke atau nak ulang? Tolong komen sekarang juga. Kita nak belajar isim zaman nak isim makan. Tolong komen. Tolong komen, ada 8.26 dah sekarang ni. Nampaknya tak terjemah ni. Dia setengah jam lagi saya nak kena tambah. Ke hari ni hari Minggu nak tambah sikit masa lagi. Saya akan usahakan juga. Cuba. Komen. Faham tak isim fa'il dengan isim maf'ul? Kalau faham, saya boleh masuk isim maf'ul. Isim zaman dan isim makan. Kalau tak faham isim fa'il, isim maf'ul, tak nak ajar isim zaman dan isim makan. Teacher ingat Ustaz. Ustaz yang ingat ke teacher yang ingat? Kalau Ustaz ingat, memanglah. Ingat lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Lagi? 3 orang aja. Muhammad Asri Ibrahim. Ulang lagi. Okey. Seorang ni. Orang lelaki dia tenang je. Ingat lagi. Okey. Ingat lagi. Isim fa'il untuk wazan 4 huruf hanya pandukan kepada fi'il mudhari'. Dengan langkah pertama, tolong tulis. Rohana Ana. Ulang lagi. Masya Allah. Tak apa, kita raikan untuk ulang lagi. Yang dah pandai tu bukan makna terus ingat kan. Lebih mantap lagi. Ingat. Okey, bagus. Tolong komen, tulis. Langkah pertama, buang huruf mudhari'. Langkah pertama, buang huruf mudhari' dan ganti mim baris dhammah. Tulis. Langkah pertama, dengan copy paste. Copy paste fi'il mudhari' 4 huruf. Tak kira wazan pertama, af'ala yuf'ilu, buang ya ganti mim baris dhammah. Wazan kedua, fa'ala yufa'ilu, buang ya ganti mim baris dhammah. Fa'ala yufa'ilu dengan buang ya, buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah. Langkah pertama, buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah. Tulis. Tolong ingat. Biar ingat betul-betul ni. Langkah kedua, tanwinkan lam fi'il. Langkah kedua, tanwinkan lam fi'il. Langkah pertama, buangkan huruf mudhari' ganti dengan mim baris dhammah. Betul? Terima kasih. Kak Sofia. Langkah kedua, tanwinkan. Langkah kedua, tanwinkan lam fi'il. Bagi yang mufrad tanwinkan lam fi'il. Kalau langkah kedua, tanwinkan lam fi'il. Ya. Biar kita tulis. Orang lain dah tulis pun tak apa. Kita tulis. Allah tak akan sia-siakan. Inna Allah la yudhi'u amal muslihin. Sungguhnya Allah tak akan sia-siakan amalan orang yang berbuat baik. InsyaAllah, buat dia. Tak apa. Kita tulis. Orang lain ada yang dapat belajar pada tulisan kita. Ada orang yang terlepas pandang. Tak kisah. Tapi tetap. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis, kami catat apa yang telah dia kerjakan. Dan kesan-kesan dia. Nampak kita rasa macam tak ada apa-apalah kita tulis ni. Saja tulis. Tapi rupanya, yang kita sentuh dengan hujung jari kita tu, tak sangka kita. Rupanya dia, inilah yang membawa kita ke syurga. Inilah yang membantu kita. Meringankan kita. Memudahkan kita jalan untuk menuju ke syurga. Masya Allah. Kita tak tahu. Allah nilai. Penilaian Allah tak sama dengan penilaian makhluk. Jadi, buatlah. Tulis, tak apa. 2 langkah saja. Untuk bina isim fa'il dengan berpandukan pada fi'il mudhari' sahaja. Mudhari' maklum, okey? Buang huruf mudhari', ganti mim baris dhammah, dan tanwinkan lam fi'il. Selesai. Jadilah isim fa'il. Cara terjemah, yang. Tambah yang pada terjemahan. Contoh, anfaqa yunfiku. Fi'il madhi telah membelanjakan oleh ia. Telah menginfakkan oleh ia.
Yunfiku, ia menginfakkan atau ia membelanjakan. Isim fa'il munfikun, yang membelanjakan. Munfikun, yang membelanjakan. Itu isim fa'il. Selesai? Isim fa'il. Untuk isim maf'ul, tukarkan saja. Tulis. Untuk isim maf'ul, beza dia serupa macam isim fa'il tadi. Langkah dia sama macam isim fa'il. Cuma beza dia, tukarkan ain fa'il kepada baris fathah. Itu saja. Langkah untuk bina isim maf'ul hampir sama, serupa, copy paste macam isim fa'il. Cuma beza dia, tukarkan ain fa'il kepada baris fathah. Tolong komen. Tulis tak apa. Ada 64 orang, 64 tulis tak apa. Tak salah pun. Walaupun saya tak baca, tapi ada orang lain baca. Siapa yang like tu dia baca. Adalah kawan-kawan. Dia hantar dia link. Kita tak tahu macam mana. Itu manusia punya. Bila siapa like tu, bila ada notification datang, semua nampak. Kita tahu. Notification datang masuk dalam kita punya list kita. Itu seolah-olah macam pahala kita yang sampai. Tambahkan yang pada terjemahan. Standard. Untuk isim maf'ul, langkah dia serupa macam isim fa'il. Sama. Sama langkah macam isim fa'il. Cuma beza dia, tukarkan langkah ketiga. Tukarkan ain fa'il kepada baris fathah. Itu saja beza. Munfikun, yang membelanjakan. Munfakun, yang dibelanjakan. Dah. Mursilun, arsala, telah mengutuskan oleh ia. Yursilu, ia mengutuskan. Mursilun, yang mengutuskan. Mursalun, yang diutuskan. Cara terjemah isim maf'ul tambah yang di. Cara terjemah yang di. Imbuhan di khas untuk isim maf'ul. Macam kelas dalam grup harfiah semua. Al-maghdubi, yang dimurkai. Bukan semua tempat boleh tambah yang di. Hanya pada isim maf'ul saja. Pada isim maf'ul saja yang tambah yang di. Kalau mufrad jamak dia orang-orang yang di. Untuk jamak dia orang-orang yang dimurkai. Al-maghdubina, orang-orang yang dimurkai. Itu kalau isim mufrad ni wazan 3 huruf, wazan 4 huruf. Ain fa'il baris fathah saja. Langkah serupa macam isim fa'il, cuma beza dia ain fa'il baris fathah. Yang membezakan antara isim fa'il dengan isim maf'ul adalah ain fa'il dia saja. Kalau isim fa'il ain fa'il baris kasrah, isim maf'ul ain fa'il baris fathah. Selesai. Susah ke senang? Yang membezakan isim fa'il dengan isim maf'ul adalah ain fa'il saja. Langkah pertama, buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah. Langkah kedua, tanwinkan lam fa'il. Langkah ketiga, tengok ain fa'il dia. Kalau ain fa'il baris kasrah, itu isim fa'il. Kalau ain fa'il baris fathah, isim maf'ul. Selesai masalah. Jelas ke perkongsian saya hari ini? Senang Ustaz. Masya Allah. Hajar Zaifah ngah. Hajar Zaifah masuk dah tengah-tengah ni saya. Minggu lepas pergi Terengganu duk jumpa. Si orang Melaka nak cakap Terengganu tak jadi. Duk jadi. Tinggal lagi nak kena ingat. Nak kena ingat. Ingat tu penting. Ingat. Macam mana nak ingat? Nak ingat kena banyak kali jumpa, kena banyak kali baca, kena banyak kali terjemah. Sangat jelas. Masya Allah. Ahsanti. Sangat jelas tu, terharu saya tu. Kalau tambah sangat-sangat, lagi terharu. Alhamdulillah. Nak kena ingat betul-betul Ustaz. Ya, cara nak ingat, nanti kita jumpa, kita terjemah. Lepas tu bila kita terjemah, kita tukar-tukarkan nanti. Isim fa'il, tukar isim fa'il madhi, tukar fa'il mudhari', tukar masdar, tukar isim fa'il, tukar isim maf'ul, tukar fa'il amar, fa'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat.
Ya jelas Ustaz. Alhamdulillah Zarina Hamzah. Alhamdulillah. Laras bahasa isim fa'il, isim maf'ul tambahkan yang di. Ya betul Hazrin. Yang di mesti ada. Yang membezakan isim fa'il dengan isim maf'ul. Yang membezakan isim fa'il dengan isim maf'ul, cara terjemah. Yang isim fa'il, yang di isim maf'ul. Itu penting tu, disiplin menterjemah tu. Kena selaraskan. Ini yang saya guna pakai dalam pengukuhan yang saya berikan penekanan pada terjemahan. Isim fa'il madhi mesti telah. Oleh mesti ada. Isim madhi maklum. Madhi majhul telah di. Oleh tu kepada akan. Itu standard. Semua dah selaraskan. Oleh untuk fa'il. Akan untuk maf'ulun bih. Okay. Adalah untuk khabar. Ada untuk mubtada' muakhar atau isim inna muakhar. Penting pengukuhan dalam cara menterjemah. Sebab itu semua orang kena terjemah. Tapi apakan daya, kita ni satu hala saja. Satu hala. Sebab itu saya tubuhkan grup WhatsApp ni supaya anda semua terlibat. Anda semua terlibat. Tapi Alhamdulillah, mana yang terpilih itulah cakap dengan kita. Tapi kalau yang belum terpilih, kita tunggu tahun depan. Kita tunggu generasi pertama ni lahir dan generasi pertama ni lah yang akan bantu anda ni. Yang belum, generasi pertama ni lah akan jadi musyrif atau musyrifah nanti akan bantu. Harap bersedia, harap sanggup memikul tanggungjawab untuk menyambung kerja-kerja ni. Kalau tidak, anda seorang pandai. Orang lain nanti anda nak biarkan bodoh. Kalau anda ingin menghulurkan tangan untuk menolong teman-teman yang lain, kita tunggu. Kepada generasi awal ini, saya harap siapkan diri anda untuk menjadi penggerak kepada generasi yang kedua. G02. G02 untuk ikhwan dan G02 untuk akhwat. Untuk tahun depan, kita akan buat. Semua orang kena terjemah. Kena paksa, kena biasa, kena lazimkan. Oleh, akan, telah. Oleh aku, telah oleh kamu, telah oleh kami, telah oleh sebagainya. Jamak muzakkar, orang-orang yang di ke? Bukan semua boleh. Okey. Hajah Kalsum binti Ismail, latihan dalam grup WhatsApp sangat membantu Ustaz. Alhamdulillah. Sebab saya dengar. Tisu mana tisu tersebab ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kelas Ustaz Adnan insya-Allah minggu depan. Sambung balik. Oh, Ustaz Adnan, sampaikan salam saya, Hajah Zaifah, pada Ustaz Adnan. Kami panggil Pok Neh, zaman kami mengaji dulu. Pok Neh. Masya-Allah, masing-masing dah sempurnakan, jalankan tugas masing-masing. Alhamdulillah. Sampaikan salam saya dengan lafaz Assalamualaikum. Dan rindu nak jumpa dia. Minggu lepas ke Terengganu, dedang nak jumpa. Masa pun terhad sangat. InsyaAllah nanti kita cuba atur. Kalau ada kesempatan nanti nak berjumpa dengan Ustaz Adnan. Baik, seterusnya kembali kepada isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan bagi fi'il 4 huruf. Macam mana pula? Isim zaman makan ni dah. Hak ni dah. Yang ni pun tak pas lagi. Yang isim fa'il, isim maf'ul dah boleh dah ni ke? 839 ni macam mana ni? Masa dah suntuk ni. Ustaz ni makin laju, makin hujung, makin laju ni. Ramai dah komen. Ramai dah cakap saya Ustaz dah makin hujung, makin laju. Makin speed, makin laju. Okay. Senang je. Dah sedia? Saya nak ajar isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim zaman dan isim makan bagi 4 huruf. Siap? Sedia? Tolong komen. Saya mengajar, saya cakap sorang-sorang tak. Orang lain sibuk menulis lah. Saya tak suka kalau saya mengajar orang menulis. Baik itu saya siapkan ni. Dah siap, buku semua siap. Anda tumpukan perhatian anda pada apa yang saya jelaskan. Itu saya nak. Saya tak mau saya mengajar, pergi buat nota lain. Saya mesti mengajar. Ada buat kerja sembang ke. Saya cukup
terasa hati saya, terusik jiwa saya kalau ada orang tak beri tumpuan apa yang saya nak kongsikan. Sedia? Alhamdulillah. Baik. Sedia? Wah, semua tulis. Baik. Untuk banner isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim zaman dan isim makan bagi fi'il 4 huruf. Cara dia adalah dengan copy paste. Copy paste isim maf'ul sahaja. Serupa, tak berubah. Sebiji. Sama seperti isim maf'ul. Jangan dipindah sebarang pun. Cuma cara terjemah tu. Masa menulis, masa membuat, munfakun. Munfakun masa menginfak. Munfakun tempat menginfak. Copy paste isim maf'ul. Serupa macam isim maf'ul. Alamak, ustaz ni buat suspend aja. Ingatkan susah lah. Rupanya sama macam isim maf'ul. Safura Osman, saya nak ke kuliah ustaz. Serba salah ni. Teruja nak dengar. Kuliah saya inilah. Inilah kuliah saya. Kuliah umum. Kalau yang dalam grup tu, saya hanya hantar audio. Banyakkan audio. Video saya nampak terlalu berat. Audio pun dah berat. Handphone dah kena buang ini. InsyaAllah untuk tahun depan kita akan gunakan Telegram. Untuk sesi tahun depan kita gunakan Telegram. Masing-masing kena ada aplikasi Telegram. Untuk tahun ini kita dah mulakan dengan apps WhatsApp. Okey, kita teruskan. Okey, baik. InsyaAllah, baik. Senang? Boleh faham? Mohon komen. Boleh faham tak isim zaman dan isim makan bagi wazan 4 huruf? Copy paste isim maf'ul sahaja. Sama, tak ada ubah. Macam kembar lah kita. Kembar kepada isim maf'ul. Isim zaman, isim makan, isim maf'ul serupa adik-beradik. Kembar seiras. Faham? Alhamdulillah. Ulang sekali lagi. Isim zaman, isim makan, isim maf'ul kembar seiras. Serupa. Copy paste saja. Kalau anda dah faham isim maf'ul, begitu jugalah isim zaman dan isim makan. Sama. Tak ada ubah. Cara terjemah saja beza. Isim maf'ul yang kena ada tambahan. Isim zaman, masa, tambah masa. Isim zaman. Isim makan, tempat, tambah pada terjemahan. Alhamdulillah. Baik. Haji Zarina Hamzah saja yang faham seorang. Sekarang 8.43. Okay. Kalau dah faham, saya nak pindah kepada topik baru. Perterjemahan pada slot yang kedua. Okey. Bersedia? Kita tengok ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumlahan pertama. Walau annahum amanu wattaqau. Satu jumlah. Walau annahum amanu wattaqau. Satu jumlah. Jumlah ismiyah. Ada isim anna, ada khabar anna. Walau annahum, bahawasanya dan jikalau, lau ada tu syarti. Kata syarat. Lau kata syarat. Berarti ada jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Jumlah syarat dia jumlah ismiyah. Ada anna. Ada isim anna, hum, mereka. Dan jikalau bahawasanya mereka, ada isim anna, ada khabar anna dia amanu, jumlah fi'liyah. Telah beriman, fi'il madhi, oleh mereka, fa'il. Fi'il dan fa'il ni satu jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah dia adalah khabar bagi isim anna. Khabar bagi isim anna. Dan jikalau bahawasanya mereka telah beriman oleh mereka, jumlah fi'liyah, waw, huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Fi'il madhi dengan madhi. Fi'il dan fa'il dan fi'il dan fa'il juga jumlah fi'liyah. Telah beriman oleh mereka dan telah bertakwa oleh mereka. Lam. Tolong beri makna lam ni apa dia? Apa makna lam ni?
Siapa tahu makna dia? La masubatun. Isim maf'ul sama dengan isim zaman, isim makan. Masya Allah, Masya Allah. Baru masuk tak faham lagi. Itulah Kak Nani masuk lewat. Kak Nani masak apa? Sarapan apa Kak Nani ni? Masak dulu ke? Tak apa Kak Nani. InsyaAllah kita akan belajar. Bagi yang masuk lewat, kita akan belajar. Kita akan ada ulang lagi. Perbahasan kita nanti kita akan ulang. Tapi pada grup WhatsApp. Nescaya. Muhammad Taufik Yap Hazrin. Betul. Bila ada law di awal jumlah. Bila ada law di awal jumlah. Dan di tengah-tengah ada huruf lam. Lam tersebut kita beri, artikan dia lam nescaya. Lam nescaya. Bukan lam bagi ya. Lam bagi huruf jar. Barisan akhir mesti bawah. Bukan masu batin. Masu batin. Dia tak berubah barisan. Lam ni, lam nescaya. Macam mana kita nak tahu ada law ni? Dan jikalau bahawasanya mereka telah beriman oleh mereka dan telah bertakwa oleh mereka. La nescaya masubatun. Yang diberi balasan. Masubatun. Yang diberi balasan. Ini isim maf'ul ni. Yang di, nampak laras bahasa? Yang diberi balasan. Min, daripada indillah, sisi Allah. Lamasubatun min indillah, nescaya yang diberi balasan daripada sisi Allah, khairun, adalah lebih baik. Khairun, yang pertama adalah khabar bagi mubtada. Adalah lebih baik. Lau kanu ya'lamun. Jikalau kanu telah adalah mereka, ataupun tak nak sebut telah, adalah mereka pun cukup. Sebab ini jumlah ismiah. Ada isim kana, ada khabar kana. Ada isim kana, telah adalah siapa? Telah adalah mereka. Mereka tu adalah isim kana. Mana tu mereka? Wow. Asal mubtada khabar. Asal hum ya'lamuna, mereka. Mubtada ya'lamuna, jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Fi'il ya'lamuna ada fa'il dia. Waw jamaah ni. Ini adalah fa'il dia. Ya'lamuna. Fi'il dan fa'il dia punya khabar. Asalnya khabar bagi mubtada. Tapi oleh kerana dimasuki kana, mubtada menjadi isim kana. Dan isim kana tu asalnya hum. Dia betulkan jadi waw jamaah ni. Waw jamaah ni adalah isim kana dan ya'lamuna. Fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah menjadi khabar kana. Jumlah ismiyah. Kalau adalah mereka, mereka mengetahui. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Jikalau adalah mereka, mereka mengetahui. Ayat 103. Mudah saja. Ayat ke 104. Ya ayyuhallazina amanu. Ini yang kerap kita dah berulang-ulang jumpa. Ya ayyuhallazina amanu. Kita namakan jumlah nida. Jumlah seruan. Bila ada kata seru, wahai, ya, kata seru. Ya ayyuha, wahai, allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. Amanu, telah beriman oleh mereka. Isim mausul dan silah mausul, kita gabungkan jadi munada, yang kena seru. Jumlah nida, apa yang dikatakan jumlah nida adalah huruf nida dan isim yang kena seru. Tak sempurna jumlah nida tanpa disertakan dengan jumlah jawab nida. Jumlah jawab nida adalah isi seruan. Jumlah jawab nida adalah isi seruan. Kita tak akan panggil saja. Kalau tengah kata panggil saja, saja. Bukan panggil saja. Mesti ada sebab. Ada perkara penting nak disampaikan. Apa inti dia? La taqulu ra'ina. Allah panggil, Allah seru pada orang beriman. Ada perkara penting Allah nak tegaskan. Apa dia? La taqulu ra'ina. Jangan kamu katakan ra'ina. Jangan kamu ucapkan ra'ina. Jangan kamu ungkapkan ra'ina. Jangan kamu tuturkan ra'ina. Banyak bahasa Melayu. Tutur, kata, ungkap. Bicarakan.
Melayu ni kadang bicara banyak. Arab satu, qala. Allah pun qala. Patut kita firman. Bahasa Melayu. Rasul sabda. Kalau Sultan titah banyak mana. Tak bercakap lah. Tapi lain, Arab tercakap satu je. Qala je. Qala yakulu. Itu je. Allah pun qala. Kita kenapa? Kena cari rahsia. Melayu kenapa banyakan? Okey, baik, kembali pada la taqulu ra'ina. Jangan kamu katakan ra'ina. Jumlah fi'liyah. Fi'il nahi. Waw, huruf ataf. Ataf. Fi'il nahi dengan fi'il amar ni dia adik-beradik. Sebab asalnya asal fi'il mudhari'. Fi'il amar Asalnya taquluna. Buang huruf mudhari', ta, buang nun. Jadi qulu, nampak? Fi'il amar dengan fi'il nahi asalnya adik-beradik. Baik, itu boleh huruf ataf. Sambung. Jangan kedua-dua perintah. Satu perintah menegah, satu perintah menyuruh. Jangan kamu katakan ra'ina dan katakanlah olehmu unzurna. Dalam bahasa Arab, ra'ina dan unzurna makna dia serupa. Perhatikanlah kami ataupun peliharalah kami. Tapi dalam bahasa Ibrani, dia makna dia ra'ina tu adalah kata-kata yang kotor, kata-kata yang tak sesuai diucapkan oleh orang yang beriman. Jadi Allah larang guna kalimat ra'ina. Macam kita pun ada juga tempat kita. Setengah tempat kalimah ni biasa. Tapi setengah tempat orang menganggap dia sebagai satu apa kata orang Indonesia, jorok. Kalimah tu saya sekali kena. Saya mengajar, ada student daripada Indonesia, daripada Bogor. Saya buat program TOT. Kita terjemahkan kalimah ayat yang keberapa? Alladzina yanquduna ahdallah. Alladzina yanquduna ahdallah. Ayat 27. Orang-orang yang mereka merombak. Merombak maknanya melanggar perjanjian atau mencabul perjanjian. Saya sebut mencabul je, muka dia berubah. Berubah muka dia tengok seorang ustaz boleh keluar kalimat begitu. Kita biasa. Rupanya di Indonesia satu kalimah yang jorok dia tu. Jorok tu Ustaz. Apa jorok? Maknanya kalimah yang tak sesuai. Jadi inilah. Baik itu Allah kata, la taqulu ra'ina. Jangan kamu katakan ra'ina. Wa qul unzurna, dan ucapkanlah unzurna. Jadi kita kena bila banyak berjalan, banyak bergaul, kita baru jumpa perkara-perkara yang ada tempat kita okey tapi tempat orang lain tak sesuai. Malah mengaibkan. Saya teringat Ustaz Ihsanuddin daripada Bogor. InsyaAllah. Semoga anda hafizahullah. Semoga Allah pelihara. Baik, seterusnya. Wala taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u. Dan dengarlah olehmu. Kau nak belajar ni, buat isim fa'il, isim maf'ul ni. Wasma'u. Fi'il madhi sami'a yasma'u. Wazan 4 huruf. Sami'ah. Boleh tasrif fi'il madhi. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na. Untuk kelas latih to be memang kena ada ni fi'il madhi. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na. Sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna. Sami'tu, sami'na. Siap sedia anda. Semua sampai masa nanti kita semua kena buat latihan. Fi'il mudhari' yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, yasma'na. Tasma'u, tasma'ani, tasma'una, tasma'ina, tasma'ani, tasma'na, asma'u, nasma'u. Tukar masdar sam'an. Sam'an, sam'ani, sam'ain, sam'aini, sam'an, sam'aini, sam'atin. Isim fa'il sami'un, sami'ani, sami'aini, sami'una, sami'atun, sami'atani, sami'ataini, sami'atun, sami'atin. Kena buat nanti. Isim maf'ul masmu'un, yang didengar. Masmu'un, masmu'ani, masmu'aini, masmu'una, masmu'ina. Masmu'atun, masmu'atani, masmu'ataini, masmu'atun, masmu'atin. Kena buat. Isim fa'il, isim maf'ul. Fi'il amar, isma', isma'a, isma'u. Isma'i, isma'a, isma'na. Fi'il nahi, la tasma', jangan kau dengar. La tasma', la tasma'a, la tasma'u. La tasma'i, la tasma'a, la tasma'na. Isim fi'il amar, fi'il nahi. Isim zaman, isim makan. Macam mana? Masa mendengar, tempat mendengar. Tolong buat sekarang. Saya tak nak buat
minta anda buat. Isim zaman, isim makan. Tolong buat sekarang. 8.55, ada 5 minit lagi untuk jam 9. Tolong buat isim zaman, isim makan. Fi'il nahi, fi'il amar, adik-beradik. Ya. Dua beradik. Tapi bukan kembar seiras. Kembar tak seiras. Sebab dia tak ada huruf mudhari'. Huruf mudhari' dah dibuang. Ain fi'il sama. Super. Yang nun dah buang. Yang baris dhamma dah tukar sukun. Yang ada huruf ilat, dia akan dibuangkan huruf ilat. Fi'il amar dan fi'il nahi, kembar. Bukan setakat adik-beradik. Kembar sebenarnya. Bolehlah kata adik-beradik, okey. Kalau kembar memang kembar seiras. Ni kembar tak seiras lah. Ain fi'il serupa. Isim zaman, isim makan pun adik-beradik juga. Isim zaman, isim makan pun adik-beradik juga. Sebab daripada sumber yang sama. Ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Semua kumpulan isim ni adalah isim mushtaq. Isim mushtaq. Nama besar bagi isim zaman, isim makan, isim alat. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil. Isim mushtaq. Kumpulan isim mushtaq. Isim yang kita bina. Dia adik-beradik semua tu. Tapi bukan kembar. Yang kembar, isim zaman, isim makan kembar. Kembar seiras. Bagi 3 huruf dan 4 huruf. Serupa. Isim zaman, isim makan serupa. Tolong buat sekarang. Komen. Tolong. Masa mendengar, tempat mendengar. Tolong komen. Mas'un, hajarin. Ma'un. Ya, ahsanti. Betul. Masa mendengar. Masa mendengar. Tempat mendengar. Masma'un. Sama. Masma'un. Ya, Kalsum Ismail. Ahsanti. Kalsum. Rokiah Saidin. Masma'un. Betul. Masma'un. Faridadul. Roziaman. Betul. Masma'un. Masya Allah. Ahsantunna. Masma'un. Esa Muda. Zawiyah Muhammad. Masma'un. Ahsanti. Muzakiturah. Masma'un. Masma'un. Sampai 2. Muzakiturah. Masma'un. Ya. Nurmiza. Masma'un. Tolong buat isim alat pula. Alat mendengar. Tolong isim alat pula. Masa mendengar. Masma'un. Isim alat pula. Tolong komen. Isim alat. Masa mendengar. Masma'un. Isim alat. Tolong. Isim alat. Masma'un. Masa mendengar. Ya. Maaf Ustaz, saya beransur dulu Ustaz. Ada hal, terima kasih. Ya, sama. Selamat. Semoga Allah mudahkan. Haja Zarina. Masma'un. Isim alat. Masma'un. Ya. Teacher. Masma'un. Misma'un. Jumaladi. Ahsanta. Masya Allah. Ahsantun. Masma'un. Tempat. Dan masa mendengar. Misma'un. Rokiah. Haji Saidin. Betul. Tukar mas jadi mis ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Misma'un. Hafizah Yahya. Hazrin. Misma'un. Mas jadi mis ya. Tukar ayat baris ya. Misma'un. Ya. Zaitun. Rohana Ana. Misma'un. Alhamdulillah. Faridah Salim. Misma'un. Ya. Masma'un isim zaman, isim makan. Misma'un isim alat. Alhamdulillah. Baik. Wasma' dan dengarlah olehmu. Walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang-orang yang ingkar, murakab jari, azabun alim, ada seksa yang pedih. Murakab tausifi. Alim yang pedih. Misma'un. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, ma yawaddul ladzi. Sekarang jam apa? 9 pagi. Ngam. Boleh saya ambilkan satu ayat lagi? Alang-alang. Masing terus menjawab lagi. Delay. Sekarang 65 orang. Hari Minggu ni, Rusita Abu Bakar. Okey. Misma'un.
Mismaun, masmaun, mismaun. Itu je. Alhamdulillah. Kadang-kadang ain fi'il dia sama. Yang membezakan, yang jelas, mim baris fathah, isim zaman dan isim makan. Mim baris kasrah, isim alat. Itu je beza. Itu confirm. Kadang ain fi'il ni ada berubah-ubah sikit. Kadang Arab ni, kita kena pandukan pada orang Arab. Antaranya masjidun, patut masjadun. Jadi, masjidun. Alhamdulillah. Saya biarkan satu ayat lagi, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Habis itu kita potong lagi, walaupun dia sama satu ayat, potong kat sini dulu. Ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Itu jumlah. Ini satu jumlah besar, saya potong dua. Jumlah fi'liyah. Potong dua jadi dua jumlah, okey. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Satu jumlah. Jumlah ismiyah. Wallahu dzul fadlil azim. Ada tiga jumlah besar, tapi jumlah yang pertama ni besar, saya potong dua. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Sampai itu. Selesai. Satu jumlah. Fi'liyah. Tapi saya potong lagi. Ay yunazzala alaikum jadi satu jumlah. Ma yawaddu. Ni ma apakah ke, ma tidak ke, ma apa yang ke, ma apa jua ni? Ma ni. Tolong jawab. Ma awal ayat biasa ma apakah atau ma tidak. Dan ma apa jua. Ma apa jua ada tanda. InsyaAllah kita akan belajar kemudian. Ma apa jua ada tanda. Ma tidak biasa awal ayat. Ma apakah pun awal ayat juga. Ma istifham. Ma tidak. Ma tidak ada tanda. Apa tanda dia? Ma tidak. Ya ke? Macam mana tanda dia? Tolong beritahu tanda dia macam mana tahu ma tidak. Ma tidak. Teacher kata tu hari. Teacher Mahani kata dekat pangkal fi'il madhi. Ini fi'il mudhari'. Macam mana ni? Ma tidak. Masing-masing ada buku memanglah dulu. Semua ada buku dah. Dalam buku saya tulis tidak. Tapi tanda dia. Apa? Nak tahu. Tolong jawab. Jawab saya nak. Saya tak nak beri jawapan dulu. Macam mana ma tidak? Kita baru belajar kemarin. Alamak Muzakir Turah ni. Pecahlah. Tembelang orang baru nak ni. Hai Muzakir Turah ni. Mati ada ilah. Tak ada ilah pun katun. Tak ada ilah pun katun. Itu tanda pertama kita belajar tu. Ada ilah. Tolong beritahu. Pedoman kita. Ada huruf jar di tengah. Mahani. Oh, nasib baik. Betul. Teacher Mahani tadi kata ada sebelah fi'il madhi. Ini yawadu fi'il mudhari'. Ada huruf jar nama. Yang kita belajar. Tolong tulis. Yang kita belajar tadi ayat 102. Pertama ada lakinna. Kalau ada lakinna, ma tidak. Kedua, ada hatta. Sehingga di tengah-tengah ayat. Pertama, ma tidak. Kalau ada lakinna. Kedua, kalau ada hatta. Ketiga, kalau ada illa. Ada illa. Dan yang keempat, ada huruf jar. Kadang huruf jar min, kadang-kadang huruf jar bi. Tolong tulis. Beri komen. Biar ingat. Itu jadi bukti nanti. Bukan bukti dengan saya, bukti dengan Allah. Ini adalah bukti kita belajar. Kita ingat. Lupa tak apa. Lupa bukan kerja kita kan. Allah nak bagi ingat, nak bagi ilmu ni kadang-kadang ada orang senang ingat. Kadang-kadang ada orang yang ulang banyak kali. Tak dapat-dapat. Al-lazina tak ingat lagi Ustaz. Apa makna al-lazina? Hai. Hum, kamu. Kum, mereka. Tertukar je. Apalah Ustaz? Tak tahulah saya Ustaz. Tak apa. Allah kira. Wa naktubu ma qaddamu. Kami catat apa yang kau lah telah mereka kelakukan. Allah catat. Wa atharahum, dan kesan-kesannya. Kalau berkesan kita boleh sampai kepada orang lain. Sampai layaknya kita ngajar orang lain. Akan Allah tulis.
Tapi tak dapat ulang lagi. Allah bagi 2 pahala. Pertama, pahala menuntut ilmu. Kedua, pahala mengulang. Masya Allah. Ulangan. 2 pahala dapat. 1 huruf, 10 kebaikan. Kalau 10 kali ulang, 100 kebaikan. Itu 1 huruf saja. InsyaAllah. Jadi jangan susah. Ada huruf jar di tengah-tengah. Ada 4, kesemuanya tanda ma tidak. Pertama ada lakinna. Yang jelas ma awal jumlah, okey? Kalau boleh sebelah fi'il madhi, ma ni kadang boleh sebelah fi'il mudhari', boleh sebelah isim, boleh sebelah jumlah ismiyah, boleh ada. Wa ma hum bimu'minin, hum dhamir sebelah isim. Ma tidak ni boleh sebelah isim, boleh sebelah fi'il madhi, boleh sebelah fi'il mudhari'. Yang penting tengah-tengah dia. Ada illa ke? Ada lakinna ke? Ada hatta ke? Ada huruf jar. Apa huruf jar dia? Min ataupun bi. Tidak ia suka oleh. Bila ada fi'il madhi. Minta maaf, saya akan lajak sikit ya. Boleh? Minta izin. Oleh kerana hari ni hari Minggu. Mungkin ada nak pergi pasar tani ya mungkin ya. Kalau ada lambat sikit tak apa. Kalau ada hari ni puasa. Hari ni puasa boleh? Puasa apa? Puasa putih. Ayyamul bid. Boleh. Lambat sikit tak apa. Lauk masak simple-simple je hari ni. Ke ada tetamu? Tak apa, tetamu faham. Nak buat ni. Sikit je. Dia barakah. Tahu mah. Sikit je satu ayat dia. Ma yawaddu. Tidak ia suka. Ia suka. Fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' dalam dia, madhi ke mudhari', dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Yawaddu. Apa itu dhamir mustatir jawazan? Dhamir huwa atau dhamir hiya? Dalam fi'il madhi maklum atau mudhari' maklum. Biasanya akan diiringi dengan fa'il zahir. Mana fa'il dia? Allazina. Tak nampak pun pada depan Ustaz. Allazina isim mausul adalah isim yang mamni. Yang pada depan ni hanya pada 3 isim saja. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Okey? Itu saja. Itu 3 isim saja yang boleh dengan baris dhammah. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Isim mabni, isim mausul mabni tak ada. Tapi tetap terjemah tambah oleh sebab dia fa'il. Tidak ia suka oleh orang-orang yang. Isim mausul tak akan sempurna tanpa silah mausul. Kafaru min ahli kitab. Kafaru min ahli, telah ingkar oleh mereka daripada ahli kitab. Telah ingkar oleh mereka daripada ahli kitab, jumlah fi'liyah menjadi silah mausul kepada allazina. Tidak suka. Tidak ia suka. Siapa yang tak suka tu? Orang-orang kafir. Siapa orang kafir tu? Daripada kalangan ahli kitab. Dan waw huruf ataf. Walal musyrikin, dan tidak juga daripada kalangan orang-orang musyrik. Surah minal musyrikin. Min ahli kitab dan wala minal musyrikin, dan juga tidak daripada kalangan orang musyrik. Apa itu orang musyrik? Orang-orang yang buat syirik. Musyrik ini juga isim fa'il. Isim fa'il bagi 4 huruf. Asyraka fi'il madhi, yusyriku fi'il mudhari'. Musyrikun yang mensyirikan. Isim fa'il. Cuba tukar isim maf'ul yang disyirikkan. Mohon komen sekejap. Beres Ustaz. Beres. Tak apa. Boleh. Terima kasih Hajar Zaifah. Mohon tolong komen. Bina isim musyriki nak isim fa'il. Tukar isim maf'ul. Yang disekutukan. Cara terjemah dia isim maf'ul. Yang disyirikkan. Yang disekutukan. Yang disyarikatkan. Yang disyirikkan. Isim maf'ul. Yang di mesti ada. Nak terjemah yang syirik ke, yang disekutukan, yang disyarikatkan tak apa. Tapi copy paste. Yang di kena ada. Tolong buat isim maf'ul sekarang. Mohon komen. Orang-orang yang disyirikkan boleh, yang mufrad ke? Musyrakun, masya-Allah. Ahsanti. Asyraka fi'il madhi. Yusyriku fi'il mudhari'. Isyrak. Masdar. Asyraka yusyriku isyrak. Mempersekutukan. Musyrikun yang menyekutukan. Musyrakun yang disekutukan. Jamak dia musyrikina, orang-orang yang menyekutukan. Musyrakuna, musyrakina, orang-orang yang disekutukan. Boleh tukar mufrad, musanna boleh jamak, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim.
Okey. Musyrakun isim mufrad. Musyrakani atau musyrakaini musanna. Musyrakuna atau musyrakina jamak muzakkar salim. Untuk muannas tambahkan ta marbutah. Musyrakatun mufrad. Musanna musyrakatani. Musyrakataini ya, musanna jamak dia musyrakatun atau musyrakatin. Selesai semua. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim zaman, isim makan, copy paste. Adik-beradik kembar kepada isim maf'ul. Musyrakun sama. Tapi dia ada 3 saja. Musyrakun, musyrakani, musyrakaini. Jamak dia apa? Jamak saya tak, dah lupa lah. Nanti saya confirm semula. Musyrakun. Okey. Kita tinggalkan dulu jamak dia saya tinggal. InsyaAllah. Saya tak confirm. Jangan buat. Lupa. Duk ingat. Okey. Boleh? Ayyunazzala bahawa ia diturunkan. Fi'il mudhari' majhul. 4 huruf. Fi'il 4 huruf. Wazan yang kedua. Fa'ala yuf'ilu. Nampak? Untuk buat isim maf'ul, tiru fi'il majhul. Buang huruf mudhari', ganti mim depan. Boleh juga nak tu. Tanwin kan? Musyrakun. Munazzilun yang menurunkan. Munazzalun yang diturunkan. Jadi isim maf'ul. Asal dia fi'il mudhari' majhul. Wazan yang kedua. Nazzala fi'il madhi. Telah menurunkan oleh ia. Yunazzilu fi'il mudhari'. Ia menurunkan. Tanzilan. Penurunan. Masdar. Munazzilun isim fa'il. Isim maf'ul. Ain fi'il beri fathah. Sama macam fi'il mudhari' majhul. Buang huruf mudhari' ganti mim pada dhammah. Tanwin kan hujungnya. Jadilah isim maf'ul. Munazzalun yang diturunkan. Kalau fi'il mudhari' majhul, ia diturunkan. Alaikum atas kamu. Min khairin daripada kebaikan. Alaikum murakab jari. Min khairin daripada kebaikan. Murakab jari. Min rabbi. Murakab jari lagi. 3 murakab jari. Bahawa ia diturunkan atas kamu daripada kebaikan. Daripada Tuhan kamu. Min rabbikum. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Satu jumlah ismiyah. Ada mubtada. Allahu isim. Yakhtassu birahmatihi man yasha. Jumlah fi'liyah menjadi khabar bagi mubtada. Ada fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' itu ada dhamir mustatir jawazan. Dhamir dia di sini merujuk pada Allah, maka tak perlu ada fa'il zahir. Bukan yakhtassullahu, tak payah. Allah mubtada dah ada, tak perlu ulang. Fa'il zahir dah tak perlu. Dhamir mustatir jawazan tu dah cukup dah. Jadi fa'il dia. Dan Allah yakhtassu, ia khususkan, ia khaskan, ia tentukan. Fa fi'il dia kha, ain fi'il dia sad, lam fi'il dia sad. Mohon komen fi'il sihat, fi'il sakit. Mohon komen fi'il sihat, fi'il sakit. Kalau tak ada huruf ilat, maka dia fi'il sihat. Fi'il bentuk sahih. Fi'il sahih ada 3 jenis. Fi'il sahih ada 3 macam. Pertama bentuk salim, kedua bentuk mudha' mahmus, dan ketiga bentuk mudha'af. Ini bentuk apa ni? Mohon komen. Bentuk salim, bentuk selamat. Bentuk mahmus, bentuk yang ada hamzah, yang dihamzahkan. Dan bentuk mudha'af. Masya Allah. Bentuk mudha'af, Syarina Azrin. Apa syarat bentuk mudha'af? Tolong komen. Syarat dia ada sabdu, Ustaz. Salah. Ada sabdu, ada syaddah. Bukan. Tolong begitu. Apa syarat fi'il bentuk mudha'af? Apa syarat fi'il bentuk mudha'af? Syarat dia. Tolong komen. Ada 63 orang ni hari Minggu ni. Apa syarat fi'il bentuk mudha'af? Sakit. Mudha'af. Tak sakit Ajarin. Sihat ni, tak ada huruf ilat. Fi'il sihat, fi'il bentuk sahih. Sihat. Dia tak sakit. Fi'il sahih. Mudha'af, ya. Fi'il sahih, fi'il sihat. Fi'il sakit bila ada huruf ilat. Ain fi'il dan lam fi'il huruf yang sama. Ahsanti. Digandakan ain fi'il dia. Dok gitu Kak Sofia. Bukan.
Yang gandakan 4 huruf pun gandakan juga, tapi dia bukan mudha'af. Huruf mudha'af, ain fi'il dan lam fi'il mesti sama. Ain fi'il mudha'af, huruf yang sakit. Hamzah. Hamzah tak sakit. Hamzah sihat. Wow dengan dia tu. Tak tahu Ustaz. Tak apa. Syarat dia, ain fi'il dan lam fi'il kena serupa aja. Ajar apa? Halifah apa tadi? Ajar Zaifah. Tak tahu lah. Senang je. Nak khabar kan. Ain fi'il dengan lam fi'il dia serupa. Ain fi'il dan lam fi'il dia serupa. Huruf ain fi'il dia, fa fi'il dia kha. Ain fi'il dia sad. Lam fi'il dia sad juga. Tapi ini fi'il 5 huruf. Ada ta ni. Biasa kalau ada ta kat tengah, biasa kebanyakan fi'il 5 huruf. Fi'il madhi dia ikhtassa. Yakhtassu. Ada tambahan hamzah wasal. Ada tambahan hamzah wasal. Hajar nasya. Nasyana. Bukan tak ada. Sabdu tu tak cukup syarat. Pastikan ain fi'il dan lam fi'il dia serupa. Ain fi'il dan lam fi'il serupa. Ada juga fi'il yang bersabdu, bersyaddah. Tapi bukan ain fi'il dan lam fi'il. Macam 4 huruf. Ain fi'il dia serupa, tak syaddah. Tapi lam fi'il dia tak sama dengan ain fi'il. Ain fi'il dan lam fi'il serupa. Mesti serupa. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Fa fi'il tak kisah. Kata dasarnya kha, sad, sad. Kha fa fi'il. Sad ain fi'il dan sad lagi satu lam fi'il. Ta tambahan. Ikhtassa. Ia khususkan, ia khaskan, ia tentukan. Op silap ajarin. Op ada op. Tak apa. Belajar memang kena silap. Dia silap tu akan beri kesan yang mendalam dan kita akan ingat nanti. Jauh lebih baik lagi, insya-Allah. Wallahu yakhtassu. Cuba buat isim fa'il nanti. Ini 5 huruf tak apa. Kita akan belajar kemudian. 5 huruf masuk juzuk 2 nanti. Okey. 6 huruf 6 huruf pun kita juga. Dan Allah yakhtassu, ia tentukan. Dan Allah ia tentukan bi boleh dengan, boleh juga terjemahkan akan rahmatnya, rahmat mana? Kasih sayangnya. Man, akan orang yang, isim mausul, maf'ulun bih, yasha, ia kendaki. Silah mausul. Yasha, jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il, kendaki. Dia jeng fa'il dia dhamir mustatir jawazan. Ia kendaki. Jumlah fi'liyah. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah, zu, khabar. Khabar tambah adalah. Dan Allah adalah yang mempunyai. Ini asma'ul khamsah. Zu, yang mempunyai. Asma'ul khamsah. Kadang-kadang kita jumpa za. Kadang-kadang kita akan jumpa zi. Zu, kalau khabar, huruf waw ni adalah pengganti kepada baris dhammah. Pengganti kepada dhammah. Zu. Kadang za, kadang zi. Za adalah pengganti baris fathah, alif. Zi, huruf ya, pengganti huruf baris kasrah. Bagi asma'ul khamsah. Abuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Tu 5 isim yang ada dalam bahasa Arab yang asal dia tak ada tambahan waw. Tapi bila dia jadi mudhaf, dia tambahkan huruf waw kalau dia marfu', tambah huruf alif kalau dia mansub, dan tambah huruf ya kalau dia majrur. InsyaAllah marfu', mansub, majrur tu kita akan bincang nanti pada juzuk 2 nanti. Sabar. Dan Allah adalah yang mempunyai, khabar bagi mubtada'. Dan biasa asmaul khamsah dia akan jadi mudhaf. Al-Fadli, mudhaf ilaih. Al-Azim, sifat kepada Al-Fadli. Macam mana terjemah sifat? Tambah yang cukup. Dan Allah adalah yang mempunyai kurniaan yang besar. Kurniaan yang agung, yang maha besar. Allahu alam bissawab. Alhamdulillah. Selesai ayat 105. Alhamdulillah. Saya kira pertemuan kita cukup sampai setakat ini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan
dan kesilapan, gurau senda yang kadang kita tak sangka, tak terlepas kan. Saya ni macam inilah, minta maaf lah. Kadang dah kenal suka bergurau, gurau kadang bimbang. Ada orang tak selesa dengan gurauan-gurauan yang berlebih-lebihan. Maaf banyak-banyak. Semoga Allah ampunkan kesilapan dan kekurangan yang kita lakukan sepanjang kelas ini. Baik, saya harap program hajat saya untuk menyampaikan tentang apa itu isim zaman, isim makan dan isim alat untuk 3 huruf selesai. Harap faham. Boleh faham? Isim zaman, isim makan dan isim alat untuk 3 huruf. Boleh faham? Saya terangkan dah isim zaman, isim makan dan isim alat. Boleh terima? Boleh faham? Alhamdulillah. Dan untuk fi'il 4 huruf, hanya isim zaman dan isim makan sahaja. Tidak ada isim alat. Untuk 4 huruf, hanya isim zaman dan isim makan saja. Tidak ada isim alat. Boleh faham? Isim alat tidak ada pada isim, untuk isim zaman dan isim makan bagi 4 huruf. Okay? Terima kasih Ustaz. Banyak dapat ilmu. Alhamdulillah. Baik. Itu rumusan yang saya dapat berikan. Terjemah, kena terus terjemah dan terus terjemah. Perbanyakkan pembedaran kata. Kalau tak terjemah, kita tak mahir nanti. Dan pastikan terjemahkan ayat Quran pada lembaran Quran yang tidak ada sebarang nota. Mohon ambil perhatian. Terjemahkan Quran anda pada mushaf yang tanpa ada sebarang erti pada garisan bawah dia. Tak aci dikira. Terjemahan mesti pada Arab sepenuhnya. Bukan ada nota-nota tambahan, bukan ada tulis makna dia, saya tak mau. Itu bukan acuan yang saya nak. Saya nak acuan mengikut acuan saya yang saya kenaki, mesti bebas daripada sebarang nota. Arab sepenuhnya. Kalau anda tulis, anda bukan lulusan saya. Saya tak iktiraf. Siapa yang menterjemah, ada nota bawah dia, saya tak iktiraf. Dia bukan pelajar saya. Pelajar saya mesti bebas daripada sebarang nota. Mesti Quran Arab sepenuhnya. Tak ada makna tafsir tu, bebas. Nota tulisan kecil-kecil sini pun tak mau. Dengan pensil pun tak mau. Nak tulis tempat lain. Kalau benar-benar lupa baru buka nota. Itu pelajar saya. Kalau buka nota, membaca nota, saya bukan suruh anda membaca nota anda. Tak. Dan ilmu menterjemah memang betul-betul boleh terjemah. Okay, InsyaAllah. Saya doakan semoga Allah mudahkan, Allah berikan keberkatan. Perkongsian ini satu perkongsian yang bermakna, perkongsian yang akan kita bawa sampai ke syurga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, minta maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.